Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kumpulan bagi tata bahasa kata kerja. Okey, saya akan membentangkan tugasan kumpulan strategi bagi strategi pendekatan kaedah dan teknik pembelajaran modul tata bahasa pedagogi kata kerja. Okey, dalam strategi dalam pembelajaran ini dianggap landasan penentuan pendekatan kaedah dan teknik pengajaran. Dalam klasifikasi strategi ini pengajaran dan pembelajaran ini ada 4, iaitu berpusatkan guru, berpusatkan murid, berpusatkan bahan dan juga berpusatkan masalah. Okay. Kumpulan kami telah memilih berpusatkan murid. Dalam strategi ini, murid memainkan peranan yang penting semasa PDP. Seterusnya, murid ni digalakkan melibatkan secara aktif, di mana mereka hendaklah rajin bertanya dan perlu memahami setiap pengajaran yang dilaksanakan. Seterusnya, guru ni merupakan seorang pembimbing yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran semasa berada di dalam kelas atau di luar kelas. Okey, kaedah dan teknik yang digunakan seperti e-query, penemuan, perbincangan, mainan peranan dan sumbang syarat. Okey, seterusnya pendekatan. Okey, satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Okey, seterusnya, pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma, iaitu penyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian. Terdapat beberapa jenis pendekatan, iaitu pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan elektif, pendekatan komunikatif, pendekatan tematik, pendekatan konstruktif, pendekatan mastery dan pendekatan kontekstual. Okey, bagi kumpulan kami telah memilih pendekatan konstruktif, iaitu pengetahuan dibina sendiri oleh murid-murid secara aktif dan berdasarkan pengetahuan yang sedia ada kepada dalam diri mereka dan guru sedikit membantu mereka untuk mencapai idea tersebut. Seterusnya, konsep yang diketengahkan oleh pendekatan ini berfokus kepada pengetahuan yang dibina secara aktif oleh individu berfikir, di mana mereka digalakkan untuk berfikir secara lebih aktif untuk mencari idea semasa dalam PDP. Okey, individu tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan. Okey, last sekali murid-murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baharu dengan pengetahuan. Jadi di mana mereka dengan berfikir mereka mendapat pengetahuan yang baru, di mana lebih mudah untuk mereka menyelesaikan sesuatu tugasan. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pembelajaran iaitu kaedah netral. Dalam definisi kaedah ini, kaedah netral merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik yang bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Kaedah ini adalah lebih bercorak jangka pendek dan merupakan usaha keseluruhan yang terdiri daripada prosedur tersusun dan adalah berdasarkan sesuatu pendekatan yang dipilih. Kaedah ini juga digunakan bagi menyokong pendekatan yang telah dipilih. Okey, dalam kaedah netral ini, kaedah ini berasaskan penggunaan bahasa dalam situasi komunikatif. Kurang yang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal, latih to be grammatical atau kepada teori tata bahasa tertentu. Seterusnya, kaedah ini melihat bahasa sebagai satu alat untuk menghubungkan makna dan mesej. Ini bermakna penguasaan hanya akan berlaku apabila orang memahami mesej dalam bahasa sasaran. Seterusnya, terdapat dua cara untuk memperkembangkan teori bahasa, iaitu penguasaan dan pembelajaran. Penguasaan ialah merupakan cara yang semula jadi, sama seperti cara kanak-kanak menguasai bahasa pertama mereka, iaitu
merujuk kepada cara-cara yang tidak disedari yang melibatkan perkembangan melalui pemahaman dan melalui penggunaan bahasa untuk komunikasi yang bermakna. Seterusnya, pembelajaran iaitu proses yang melibatkan peraturan-peraturan secara sedar tentang bahasa yang diperkembangkan. Pengajaran yang formal diperlukan untuk membolehkan pembelajaran berlaku dan pembetulan kesalahan dapat membantu dengan memperkembang peraturan yang telah dipelajari. Selain itu juga terdapat aspek-aspek penting yang bermula dari kelas rendah iaitu sejak murid dari prasekolah atau tahun 1 dan penekanan kepada persembahan input. Selain itu, peranan murid berubah ikut tahap perkembangan linguistik iaitu murid pandai berlakon, dapat mengenal pasti rakan dengan mudah. Dalam soal guru pula, guru merupakan sumber utama iaitu input yang boleh memberikan pemahaman kepada murid walau dalam keadaan apapun. Seterusnya, murid mempunyai 4 tanggungjawab dalam kaedah ini. Yang pertama, memberi maklumat khusus tentang matlamat khusus. Yang kedua, mengambil bahagian yang aktif untuk memperoleh input. Yang ketiga, menentukan masa untuk mulakan penghasilan pertuturan dan mempertingkatkannya. Dan yang terakhir, latihan tata bahasa, iaitu masa dapat menentukan untuk murid menyiapkan sesuatu kerja. Sebenarnya dalam soal prosedur, murid akan dimulakan dengan arahan TPR atau Total Physical Response. Guru gunakan TPR untuk mengajar nama bahagian tubuh. Seterusnya mengajarkan nama-nama dalam kelas dan lakukannya melalui arahan yang diberikan. Seterusnya gunakan nama dan ciri-ciri fizikal dan pakaian untuk mengekspresi rakan dalam kelas. Dan yang terakhir menggunakan alat visual seperti gambar dan murid dapat menggunakan dengan mudah untuk membaca. Okey, sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang konsep dan maksud permainan bahasa. Okey, dalam permainan bahasa ini, ia berkonsepkan belajar sambil bermain ataupun study and fun, iaitu murid-murid ini didedahkan dengan kaedah permainan dalam proses pembelajaran mereka. Jelaslah bahan bantu mengajar BBM yang berbentuk permainan ini lebih banyak disediakan bagi tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dipraktikkan dalam pengajaran. Pendekatan ini diharapkan akan dapat membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran BAKSK meningkatkan tahap kecerdasan dan keintelektual mereka. Pendekatan ini akan menjadi lebih mudah diikuti walaupun pelajar tersebut memiliki tahap IQ yang lemah. Ini bermaksud melalui pendekatan permainan bahasa, guru ini akan menyediakan bahan BBM yang berbentuk set permainan dan ruang masa yang bersesuaian bagi menarik minat dan memotivasikan murid-murid yang lemah dalam pelajaran supaya pelajar ini menerima pengajaran dan agar dapat memenuhi objektif pengajaran dan pembelajaran yang tidak dicapai pada hari itu. Okey, 1.2 itu matlamat. Seperti pendekatan-pendekatan ataupun kaedah yang lain, kaedah permainan bahasa ini juga mempunyai beberapa matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh setahun ataupun 3 tahun. Selepas kaedah tersebut dipraktikkan, iaitu kaedah permainan ini bahasa merupakan salah satu instrumen yang penting dalam mengarap matlamat pendidikan di antara tujuan permainan bahasa diadaptasikan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut, iaitu pertama, mewujudkan senario pembelajaran yang berlainan daripada pengajaran dan pembelajaran biasa. Yang kedua, murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa sebagai alat perantaraan bertutur semasa bermain. Yang ketiga, memberi peluang kepada murid-murid untuk menambahkan lagi pembendaharaan kata mereka dan sebagainya. Okey, dalam aktiviti ini kita membuat 2 aktiviti, iaitu tangkap bunyi, di mana guru ini perlu membahagikan pelajar ini kepada beberapa kumpulan, iaitu pelajar ini akan diedarkan dengan sehelai kertas bagi setiap kumpulan.
Radio rakaman berkisahkan sebuah cerita dipasangkan kepada pelajar. Yang keempat, setiap kumpulan perlu mengenal pasti tentang frasa kerja tak transitif yang menggunakan kata nama sebagai pelengkap berdasarkan ayat yang digunakan bagi menyampaikan cerita tersebut. Markah bonus akan diberikan kepada kumpulan yang dapat mengenal pasti frasa kerja tersebut dengan jumlah dan jenis frasa kerja dengan tepat serta betul. Okey, aktiviti yang kedua boleh dibuat oleh guru untuk pelajar ialah hot seat, iaitu aktiviti ini susulan selepas murid membuat bacaan dan kajian secara individu ataupun berkumpulan. Okey, yang kedua, seseorang murid ini akan duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi pakar ataupun watak. Dan akhir sekali ini, pakar ini akan menjawab semua soalan yang diajukan oleh orang lain. Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.